Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita peluang sama-sama untuk kita kumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan setiap langkah bagi kita dan menaikkan darjat setiap langkah untuk kita, dan mudah-mudahan darjat yang paling tinggi yang kita harapkan iaitu di syurga Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat nikmati sama-sama di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Okey. Apa khabar semua? Okey, alhamdulillah. Dan insya-Allah kita akan sambung pengajian kita. Okey. Kita buka muka surat 418. Ini bab ke-7, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika berjunub. Okay, kita bacakan an Ibn Abbas qala haddathatna Maimunah. Macam dah je? Belum dah. Dah sampai situ. Saya rasa dah bahaskan yang tu 419 lah. Okey, kita baca balik dia punya hadis ya. يعني ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Maimunah menceritakan kepada kami, ia berkata, aku menuangkan air untuk Nabi SAW, kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kiri dan mencuci keduanya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya, lalu meletakkan tangannya di tanah dan mengusapkan tangan tersebut dengan debu, kemudian mencucinya. Setelah itu beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung serta mengeluarkannya, kemudian membasuh wajahnya dan menyiram dari atas kepalanya. Setelah itu beliau berpindah tempat dan mencuci kedua kakinya, kemudian diberikan kepadanya sapu tangan, namun beliau tidak mengelap dengannya. Okey, jadi mungkin hadis ini kita dah bahaskan minggu lalu, bahawa dalam mandi junub diharuskan, dan ada para ulama yang mewajibkan untuk kita memasukkan air ke dalam hidung dan berkumur-kumur. Tapi jumhurnya tidak mewajibkan. Seandainya kita boleh berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung dan keluarkan balik, itu afdal, afdal dan lebih bagus, mengikuti cara Nabi SAW. Seandainya tidak, insya-Allah para ulama katakan tetap sah terhadap apa yang telah dia mandi, selain memasukkan air hidung dan kumur-kumur. Kerana kalau kumur-kumur dengan masukkan air dalam hidung je, tak mandi pun tak jadi juga. Jadi dia kena mandi. Itu yang pertama. Yang masuk kedua, masuk air dalam hidung dan kumur-kumur, itu termasuk dalam khilaf para ulama. Kita tengok pada muka surat 420.
Kita tengok menggosok tangan dengan debu supaya lebih bersih. Dia ambil hadis yang daripada atas tadi, serutan, dan dia buat satu bab yang baru, iaitu menggosok tangan dengan debu supaya lebih bersih. An Ibn Abbas an Maimunah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ightasala min al-janabah fa ghasala farjahu bi yadihi thumma dalaka biha al-ha'id thumma ghasalaha thumma tawadda wudu'ahu lis-salah falamma faragha min ghuslihi ghasala rijlaihi. Ini daripada Ibn Abbas dari Maimunah bahwasanya Nabi SAW mandi junub, maka ketika beliau mencuci kemaluannya dengan tangannya lalu menggosokkannya dengan tangan tersebut ke dinding dan mencucinya, kemudian beliau berwuduk sebagaimana wuduknya untuk salat, dan setelah selesai mandi ia mencuci kedua kakinya. Dia menggosok tangan dengan debu supaya lebih bersih, maksudnya supaya tangan lebih bersih. Kerana kita mendapati bahawa tanah itu dia adalah salah satu ejen untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada badan kita. Itu pasal adanya syariatnya tayammum. Dan tanah itu adalah satu pH dia tinggi. Kalau kita tengok dari segi saintifik dan sebagainya. Tapi sebelum masuk kepada saintifik, para sahabat tak pernah pun tanya kepada Nabi SAW, kenapa tanah? Dia nak buat kajian sains dan sebagainya. Dia nak kena beriman dan taat atas apa yang Nabi SAW sabdakan. Itu yang pertama dulu. Yang kedua baru nak cek dari segi saintifik, itu akan datang kemudian. Dia tak boleh kita nak kaji dulu baru kita ikut. Dia kena ikut dulu baru kaji. Dia sami'na wa ta'na, lepas tu nak kaji. Dia tak boleh jadikan kajian itu satu agenda yang paling besar. Seandainya tak ada kajian, selagi itu kita tak nak beriman ataupun tak nak mengikuti apa yang Nabi SAW perintahkan. Faghasala farjahu, beliau mencuci kemaluannya. Huruf fa di sini, faghasala, di sini berfungsi untuk memberi penjelasan dan tidak memiliki makna urutan. Sebab mencuci kemaluan tidak dilakukan setelah mandi. Kalau kita mengatakan wa dan ataupun summa, kemudian, itu adalah, ada antara para ulama itu pun ada khilaf, tapi itu menunjukkan turutan. Contohnya wakulu washrabu, makan dan minum. Bukan maksudnya makan sambil minum. Makan setelah itu barulah minum. Itu adanya turutan. Tapi kalau kita sebutkan faghasala, maka, nampak tak? Maka dia mencuci kemaluannya. Itu bukan maksudnya dah mandi habis semua baru cuci kemaluan. Dia kena cuci kemaluan dulu baru mandi. Jadi dimaksudkan di situ adalah bukan urutan. Sebab mencuci kemaluan tidak dilakukan setelah mandi. Urutan tu bukan mengurut. Dia maksudnya urutan setelah itu. Setelah itu. Ada pun pembahasan tentang hadis ini sudah diterangkan. Di antara faedah dalam penggunaan kata sambung summa kemudian adalah untuk memberi keterangan tentang urutan perbuatan saat mandi wajib sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Apa yang disebutkan summa di situ, faghasala farjahu biyadihi, dia cuci farajnya dengan tangannya, summa dalaka, itu baru urutan. Dia dah cuci kemaluan dia, baru dia sapukan tangannya pada tanah, ataupun pada dinding. Kenapa pada dinding? Kerana dinding dulu semua daripada tanah. Jangan kita dah cuci sapu kat dinding ni, orang nak solat nampaklah bekas air mani di situ. Itu jangan. Kerana dinding kita beza dengan dinding dulu. Jadi itu adalah bolehnya menggosok tangan dengan debu supaya lebih bersih. Jadi Imam Bukhari rahimahullah membuatkan satu bab yang khas untuk menggunakan debu supaya lebih bersih. Itu tak jadi satu masalah. Ataupun sekarang kita boleh menggunakan sabun. Untuk menggunakan sabun untuk lebih bersih. Jadi itu semua tak jadi satu masalah. Dan tak menjadi syarat untuk jadi lebih bersih. Itu kena pakai tanah. Walaupun tak ada tanah, kita korek juga tanah. Jadi itu adalah sebagai syarat saja, kecuali dengan tayammum. Tayammum tu kita tak boleh pakai sabun. Tayammum mesti kena pakai tanah.
Itu perbahasan yang pendek je kerana kita dah pernah bahaskan sebelum ni. Kita tengok nombor 9. Page 421. Apakah orang yang junub boleh memasukkan tangannya ke dalam bejana, iaitu ke dalam bekas, sebelum mencucinya jika tidak ada kotoran selain junub di tangannya? Okay, jadi kita tengok tajuk dia je. Ini merupakan fiqh Imam Bukhari. Jadi sebenarnya kalau nak tulis tajuk dia, boleh masukkan tangan dalam air pun dah cukup. Betul tak? Tetapi dia bagi question kat situ. Dia suruh kita fikir. Kenapa dia buat? Apakah orang yang junub boleh memasukkan tangannya? Nampak tak? Pasal tajuk, jarang-jarang orang jadikan tajuk tu jadi question mark. Tapi kerana Imam Bukhari adalah seorang yang faqih, dia seorang yang tinggi nilai fiqhnya, maka dia pun buat tajuk sedemikian. Daripada situ, jika tidak ada kotoran selain junub di tangannya. Wa adkhala Ibnu Umar wal Barra bin Azib yadahu fi at-tahur wa lam yaghsilha thumma tawadda'a wa lam yara Ibnu Umar wa Ibnu Abbas ba'san bima yantadhihu min ghuslil janabah. Ibnu Umar. Ibnu Umar, kita dah semua tahu siapakah Ibnu Umar. Dia seorang sahabat yang agung yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu hayat beliau dan sewaktu setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah seorang yang kecil. Ini seorang anak kecil dan dia lahir sebelum Nabi SAW hijrah 10 tahun sebelum tu. Maksudnya Nabi SAW kat Mekah 13 tahun. Dia 10 tahun Ibnu Umar lahir. Lepas tu barulah dia berjumpa Nabi SAW dalam keadaan mumayyiz. Itu adalah Ibnu Umar. Dan Barra bin Azib. Barra bin Azib, pernah dengar nama dia kan? Saya tak pernah dengar. Barra bin Azib ni adalah seorang Al-Ansari. Ia seorang penduduk Madinah. Penduduk Madinah. Dan dia juga adalah orang yang kecil. Dia adalah orang yang kecil. Maksudnya waktu tu dia adalah seorang budak lagi. Barra bin Azib. Kerana apa? Kerana waktu itu Nabi SAW ketika Barra bin Azib minta untuk ikut peperangan Badar, Nabi tak kasih. Nabi SAW hantar dia balik. Kita katakan dia masih kecil lagi. Waktu tu umur dia baru 10 tahun. Jadi itu Barra bin Azib. Dan Barra bin Azib ni antara sahabat Nabi SAW yang kuat. Dan dia start mengikuti peperangan pada peperangan Khandaq. Jadi dia 10 tahun. Nabi SAW tak bagi dia perang Badar. Lepas tu perang Uhud pun tak boleh, pasal dia baru 11 tahun. Tapi peperangan Khandaq dia masuk. Pasal peperangan Khandaq adalah waktu tu dia dah umur dia 15 tahun. Waktu tu dia dah umur 15 tahun dan dia masuk peperangan Khandaq. Dan dia pernah sekali Nabi SAW tengok antara bagaimana Nabi SAW membuat baik dengan anak kecil. Nabi SAW datang, Nabi SAW pun ambil tangan Barra bin Azib, Nabi SAW salam. Dan Barra bin Azib mengatakan, biasanya kita tak akan salam macam ni kecuali kepada orang ajam, kepada orang yang luar. Biasalah orang luar datang, barulah kita salam, peluk, cium macam real. Betul tak? Tapi dengan kita ni, salam pun tak nak. Pandang pun jelingnya. Jadi itu antara yang tidak bagus. Lalu Barra bin Azib pun mengatakan, ya Rasulullah, kita tak melakukan hal ini kecuali kepada orang luar. Nabi SAW mengatakan, ini orang Muslim, seorang Muslim apabila berjumpa dengan Muslim yang lain, itu lebih berhak dia salam dan dia bertegur sapa, itu lebih berhak daripada orang luar. Nampak tak? Dia jangan asal orang luar je kita baru nak salam. Tapi orang yang sekarang yang ada kat sini, semua kita buat bodoh je. Buat muka senamba je. Jadi itu yang Barra bin Azib ingat. Hatta waktu Nabi SAW dah wafat, Barra bin Azib pun ingatkan kepada para tabi'in. Dia jumpa tabi'in, dia akan buat macam tu juga. Kerana itu yang Nabi SAW buat padanya.
Sedangkan dia seorang budak. Kita hari ni lagi kalau tengok budak-budak, buat tak nampak je. Dalam kecil kan, buat tak nampak je. Kerana apa? Kerana kurangnya respect kita pada mereka. Jadi sebaiknya adalah kita bersalaman dengan, walaupun dia ada seorang yang kecil, apatah lagi orang-orang yang besar. Dan lagi-lagi orang-orang yang muda, bersalaman dengan orang-orang yang dewasa dan orang-orang yang lebih tua daripadanya. Jadi Bara' bin Azib antara sahabat Nabi SAW yang mengikuti peperangan, dan dia yang antaranya membuka Azerbaijan. Dan dia buka antaranya negara Ar-Ray. Jadi kalau kita tengok kat Syria, ada Ar-Ray. Ar-Ray, Bara' bin Azib yang buka. Dan sumbangan dia kepada Islam itu banyak. Kerana itu kalau kita tengok, walaupun zaman Muawiyah dan walaupun zaman Hajjaj, walaupun zaman Hajjaj itu dia seorang yang zalim, dan begitu zalim, terlampau zalim, tapi pada zamannya Futuhat Islamiyah itu tersebar luas. Itu adalah tentera-tentera Islam masuk kepada negara-negara yang kafir, itu terlalu besar sumbangannya. Kerana itu para ulama berbeza pendapat, adakah Hajjaj itu kafir ataupun tidak. Itu ada perbezaan pendapat. Ada sahabat yang mengatakan kafir, ada sahabat yang tak mengatakan kafir. Kerana antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia masih solat lagi belakang Hajjaj, walaupun Hajjaj bunuh siapa? Abdullah bin Abbas. Jadi itu antara berlakunya keperluasan negara-negara Islam yang dibuka luas daripada apa yang berada di dalam Mekah dan Madinah. Jadi sumbangan Bara' bin Azib, antaranya kita dah tahu bahawa dia meriwayatkan hadis tentang kematian. Betul tak? Bara' bin Azib, dia meriwayatkan hadis tentang apabila roh yang baik dan roh yang jahat. Dan kita dah katakan tentang hadis tu, tentang apabila roh yang baik, datangnya seorang malaikat. Apabila datangnya seorang malaikat, dan dia akan cabut nyawanya dengan perlahan-lahan. Perlahan-lahan, lalu rohnya dibawa ke mana? Ke atas langit. Ke atas langit, di Baitul Izzah, dan dia akan dituliskan namanya di mana? Di Illiyin. Dia akan dituliskan nama kita di Illiyin. Lalu dicampakkan balik roh kita ke dalam kubur. Lalu malaikat pun datang akan bertanya. Dan apabila selamat, maka dia akan tenang sampai ke Yaumul Qiyamah. Dan dia antara orang-orang yang tak sabar untuk menanti syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu kita beramal pada hari ini untuk kita mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita syurga Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita husnul khatimah, kematian yang baik. Dan mudah-mudahan dengan amalan kita pada hari ini, walaupun tak seberapa, tapi dia akan menemani kita di dalam kubur nanti. Dia akan menemani kita dalam kubur, kerana nanti dalam kubur akan ada seorang yang teman kita. Siapa dia? Itu adalah amalan kebaikan kita. Amalan kebaikan kita yang akan menjelma nanti dengan kita, yang akan menemani kita sampai yaumul qiyamah. Sama ada Bara' bin Azib meriwayatkan, sama ada orang yang jiwanya buruk, malaikat akan tarik dengan begitu keras tarikannya, dan ada malaikat yang akan membawanya dengan begitu ganas, naik ke atas langit. Rohnya tidak akan dituliskan namanya di mana? Di Sijjin. Yang tadi baik itu ditulis pada Illiyin, yang buruk itu ditulis pada Sijjin. Lalu dicampakkan balik ke dalam bumi. Lalu apa yang berlaku apabila dah masukkan balik rohnya dalam jasadnya, maka dia akan disoalkan oleh Allah, oleh para malaikat. Dan seandainya dia disoal dan dia tak akan dapat jawab, itu termasuk orang-orang kafir. Semua pun akan disoal dengan azab-azab kubur. Bukan maksudnya mereka tak disoal. Mereka disoal dan mereka tak dapat jawab, maka mereka akan dibalas, dan akan disiksa dengan begitu keras siksaan. Kerana itu dalam hadis yang lain, Bara' bin Azib mengatakan, barang siapa yang masuk dalam liang kubur, dan dia meriwayatkan hadis ini kepada Rasulullah,
Dan dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, dan dia menyaksikan bahawa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia akan masuk syurga. Jadi dia punya masalah dia satu je. Seandainya kalau kita mati dalam keadaan beriman, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kita walaupun dosa kita sebanyak mana. Okey. Jadi tetapi jangan kita buat sambil lewa je. Selagi mana kita dah beriman, kita dah boleh rehat. Tidak. Maksudnya kita kena teruskan beramal soleh, kena buat solat dan sebagainya, tetapi dengan syarat kita mati dalam keadaan beriman. Itu pasal kematian itu nak kena standby 24 hours. Dia tak boleh nak tunggu esok dan lusa. Jadi itu tentang Bara' bin Azib yang banyak sumbangannya dalam Islam mengenai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar dan Bara' bin Azib memasukkan tangannya ke dalam air untuk bersuci dan tidak mencuci keduanya. Maksudnya apa? Dia masukkan air dalam tangan dia dimasukkan dalam air untuk dia bersuci. Maksudnya untuk bersuci, dan dia tak cuci dulu tangan dia. Kalau kita tengok hadis sebelum ini, Nabi SAW meletakkan air ke tangan kanan ke tangan kirinya, lalu dia mencuci tangannya. Betul tak? Tapi ada pula Ibnu Umar dengan Bara' bin Azib, dia tak masukkan tangan dia untuk cuci, tapi dia terus untuk mandi. Jadi itu adakah dibolehkan atau tidak? Itu pasal Imam Bukhari rahimahullah membuatkan tajuk sedemikian. Kemudian ia berwudu. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas menganggap tidak masalah dengan bekas-bekas percikan mandi junub. Jadi mereka menganggap itu tak ada satu masalah pun. Jadi itu menunjukkan bahawa para ulama mengeluarkan hukum bagaimanakah dia punya hukum dia terhadap orang yang mandi, dia kena cuci tangan dulu ataupun tidak. Jadi jawapan dia itu ada perbezaan pendapat. Kerana itu bolehnya. Kerana itu Imam Bukhari sebelum ni ada membuatkan tajuk kena cuci tangan. Maksud sekarang ni perlu ke ataupun mengapakah ataupun perlukah seorang itu mencuci tangannya. Maksud judul iaitu bab apakah seorang yang junub boleh memasukkan tangannya ke dalam bejana. Adalah bejana yang berisi air untuk mandi sebelum ia mencucinya di luar bejana tersebut. Jika di tangan tersebut tidak ada kotoran, itu penting. Jadi underline kat situ. Baik itu najis atau yang lainnya, jika tangan tersebut tidak ada kotoran, selain junub, maksudnya selain hukum junub, kerana bekas-bekas junub masih diperselisihkan, maka ia masuk dalam kategori kotoran. Yang ada pun hukumnya, maka Al-Muhallab berkata, Bukhari mengisyaratkan bahawa jika tangan orang yang junub tersebut bersih, maka boleh dimasukkan ke dalam bejana sebelum dicuci, kerana tidak satu pun anggota badannya najis hanya disebabkan junub. Boleh tak? Jadi itu para ulama katakan apa? Disyaratkan tangannya adalah tangan yang bersih. Tangan yang bersih, maksudnya tak ada pada kotoran. Dan sama ada kotoran dia terkena air mani. Air mani najis tak? Tak najis. Dia air mani boleh gantung kat rumah. Air mani najis tak? Tak najis. Tak najis. Bagi sebagai pendapat dulu kita dah bahaskan, pendapat-pendapat para ulama yang mengatakan tentang air mani. Jadi ada yang berpendapat najis, ada yang berpendapat tidak najis. Tapi yang boleh kita katakan yang kuat juga adalah yang tidak najis. Lalu apa yang kita kena tahu bahawa yang masalah kotoran itu maksudnya adalah bukannya kotoran yang daripada bekas berjunub. Kerana bekas berjunub itu sendiri adalah perselisihan para ulama. Jadi maksudnya kalau tak ada bekas kotoran najis sendiri, najis betul-betul najis, itu tak perlu untuk kita, dan dibolehkan kita untuk masukkan tangan dalam air. Kerana kenapa kita bahaskan masukkan dalam bekas dalam air? Sekarang kan orang dah pakai shower, Ustaz. Kenapa nak pergi bahaskan panjang-panjang masukkan air ke tak masukkan air ke? Ini bukan masalah dimasukkan air je. Ini masalah daripada situ. Para ulama mengatakan bahawa itu adanya hukum-hukum yang berbeza-beza. Nampak tak? Dia masalah hukum
air mani itu najis atau tidak. Kerana itu semua termasuk di bawah bab ini. Jadi dan itu memang pada zaman dahulu, dan kebetulan hari ini kita tak payah pakai air dalam bekas. Tapi kalau seandainya kita pergi kat tempat yang tak ada air, contohnya sekarang berlaku banjir. Yang berlaku banjir, dia ada shower tak? Dia bukan shower, dia jadi swimming pool lah. Jadi kalau kita dalam keadaan banjir, kita berjunub, berjunub, dan macam mana nak mandi, ini termasuk babnya. Nampak tak? Mungkin kita tak perlukan ia sekarang, tapi kita akan perlukan ia satu hari nanti. Jadi kalau orang waktu banjir, dia akan ada bekas air ataupun tank air yang akan dibawakan. Jadi dia boleh tak nak mandi tu, dia ambil terus masuk tangan dia dan dia terus mandi. Ataupun dia nak kena tuang dulu air. Jadi ini perlukan ilmu. Seandainya kita buat begitu, orang lain semua geli dengan kita punya bekas-bekas junub gitu, masuk. Jadi itu pun kita nak minum, itu pun kita nak mandi. Jadi kena buang air. Kat situ kan dah lebih menjadi satu benda kemudaratan. Jadi daripada baik-baik air itu elok, hanya kerana bekas kita yang sedikit dan menyebabkan orang lain tak dapat nak guna, itu jadi satu masalah yang besar. Jadi di situ gunanya ilmu taharah, ilmu bersuci, supaya kita lebih alert di atas apa yang akan berlaku. Air untuk bersuci, maksudnya air yang sengaja disiapkan untuk mandi. Riwayat daripada Ibnu Umar dinukil melalui silsilah periwayatan bersambung oleh Sa'id bin Mansur dengan makna yang mirip seperti di atas. Ini semua antara riwayat yang lain. Abdul Razak meriwayatkan pula daripada Ibnu Umar bahawa beliau biasa mencuci tangannya sebelum bersuci. Namun kedua riwayat di atas mungkin dapat dipadu dengan cara menempatkan keduanya pada kondisi yang berbeza. Maksudnya ada keadaan-keadaan yang berbeza, sama ada dia boleh mencuci dulu ataupun tak payah mencuci. Kerana itu Abdul Razak meriwayatkan bahawa Ibnu Umar cuci dulu, kebiasaan dia. Tapi ada pula riwayat yang mengatakan Ibnu Umar tak kisah pun. Tak kisah. Apabila ia tidak mencucinya, berarti ia yakin tidak ada kotoran di tangannya. Sedangkan apabila ia mencuci tangannya, berarti ia ragu ataupun yakin bahawa di tangannya ada kotoran. Simple. Jadi Ibnu Umar kadang-kadang dia cuci tangan. Pasal apa? Dia yakin itu ada kotoran. Kalau dia tak cuci tangan, itu maksudnya dia yakin itu tak ada kotoran. Jadi dia tak ada kontradik pun. Tak ada kontradik. Itu pasal kena ambil semua hadis. Tak boleh nak ambil satu hadis kira kita mengatakan ini bercanggah dengan hadis itu. Kira kita saling bergaduhan. Atau jika ia mencucinya, maka hal itu adalah sunnah. Dan bukan adalah wajib. Sedangkan jika ia meninggalkannya, maka hal itu memberi penjelasan bahawa yang demikian itu diperbolehkan. Boleh? Jadi lepas ni kalau kita nak mandi, kalau tak ada air yang begitu banyak, kita tengok tangan kita. Tapi seandainya bagus kalau air itu ada banyak sikit, kita cuci dulu tangan untuk menghilangkan was-was. Kerana apa? Kerana orang kita, lagi-lagi orang kita, dia banyak dia tak sedap. Itu tak sedap, ini tak sedap. Betul tak? Tak sedap hati. Jadi itu masalah was-was. Jadi kita hilangkan was-was itu dan kita keluar daripada khilaf. Di antaranya adalah dengan terus ambil cuci tangan, dah settle. Cuci tangan, lepas cuci tangan kita cuci faraj. Cuci faraj, dan lepas tu sapu kat dinding. Kalau ada dinding lah. Tapi kalau ada sabun, boleh cuci dengan sabun pun tak menjadi satu masalah. Okey, seterusnya kita tengok riwayat daripada Barra. Ia dinukil melalui silsilah periwayatan yang bersambung oleh Ibnu Abu Syaibah. Dengan lafaz ia memasukkan tangannya ke dalam air untuk bersuci sebelum mencucinya. Ia masukkan tangannya ke dalam air untuk bersuci sebelum mencucinya. Lalu beliau meriwayatkan pula daripada Sya'bi, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan mereka ke dalam air sebelum mereka mencucinya padahal mereka dalam keadaan berjunub. Jadi tengok banyak contoh-contoh daripada para sahabat, ada yang mencuci, ada yang tak mencuci. Seandainya ia adalah wajib,
seandainya adalah wajib dan semua disepakati, mestilah semua para sahabat akan mencuci dulu. Akan mencuci. Tapi itu pasal walaupun mereka berjunub, jadi bekas-bekas air berjunub itu adalah tidak najis. Nampak tak? Jadi itu menunjukkan bahawa diperbolehkan kita salat seandainya ada bekas air mani pada pakaian kita. Tapi macam mana kita dah katakan, jangan sengaja. Nak pergi solat ambil yang ada air mani je, punya bekas. Tak ada air mani tak nak bawa solat. Itu tidak. Kerana Nabi SAW surah Aisyah kerik dulu. Nampak tak? Surah Aisyah kerik, dah hilang, tapi bekas dia ada, itu diampunkan. Kerana itu para ulama yang mengatakan air mani itu najis, itu kerana Aisyah kerik itu. Kalau seandainya tak najis, mesti Aisyah tak payah kerik pun. Cuma di situ adanya perbahasan bahawa dia masalah kerik atau tak kerik. Seandainya betul-betul dia akan tukar baju ataupun dia akan cuci betul-betul dengan air. Tapi perbuatan kerik itu bukan dengan air. Jadi itu menunjukkan bahawa air mani ada yang berpendapat najis, ada yang berpendapat tak najis. Kita berpendapat apa? Najis tak? Kita berpendapat tak najis. Mazhab apa? Tak berpendapat najis itu mazhab apa? Mazhab sendiri. Okey, tak apa. Yang penting adanya salah satu pendapat daripada pendapat jumhur, iaitu pendapat imam yang empat. Dan riwayat Imam Syafi'i pun ada dua kaul dalam masalah najis ataupun tidak najis. Seterusnya kita tengok, walam yara Ibnu Umar wa Ibnu Abbas. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tidak menganggapnya satu masalah. Tak menganggap satu masalah yang besar. Riwayat daripada Ibnu Umar dinukil melalui silsilah periwayatan yang bersambung oleh Abdul Razak dengan makna yang mirip seperti di atas. Sedangkan riwayat daripada Ibnu Abbas dinukil melalui silsilah periwayatan yang bersambung oleh Abu Syaibah dan dari jalur periwayatan lain oleh Abdul Razak. Adapun kesesuaian disebutkan daripada riwayat dari sahabat ini dengan judul bab di atas adalah apabila junub berpengaruh pada air, maka tentu tidak boleh mandi dari bencana yang dijatuhi oleh titisan-titisan air yang sudah mengenai badan orang yang junub ketika mandi. Namun mungkin juga dikatakan hanya sahaja sahabat menganggap hal itu tidaklah mengapa kerana sangat sulit menghindarinya. Jadi ia termasuk yang dimaafkan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah daripada Hasan Al-Basri. Ia berkata, siapa yang menjaga percikan, siapa yang bisa menjaga percikan air, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang luas. Jadi kalau kita nak menggunakan kaedah, kalau air mustakmal itu semuanya tak boleh guna. Jadi itu satu benda yang melibatkan air yang begitu banyak. Yang begitu banyak. Maksudnya setiap air yang dah kena kita tak boleh nak guna balik. Itu satu perbahasan fiqh yang besar di kalangan para ulama. Kerana itu kalau kita contohnya Nabi SAW ambil wudu, dia akan ambil sedikit air dan sapu. Dan kalau kita tak boleh, kita nak kena ambil air yang baru untuk sapu, untuk cuci semuanya. Letak bawah paip, cuci macam tu. Pasal nak kan air yang bukan mustakmal. Cuci macam tu je dah banyak air keluar. Betul tak? Beza dengan kita ambil sedikit dan kita sapu kat sini. Itu air mustakmal tak? Air mustakmal yang kita dah cuci kat sini, kita rata kat sini. Nampak tak? Jadi itu menunjukkan perbahasan yang luas. Ini perbahasan yang luas. Seandainya kita boleh jimat, kita jimat air. Ini jimat air. Okey, an Aisyah qalat, kuntu aghtasilu ana wan nabi min ina'in wahid takhtalifu aydina fihi. Diriwayatkan daripada Aisyah, ia berkata, aku mandi bersama Nabi SAW daripada satu bejana dan tangan kami bergantian di dalamnya. Okey, jadi Aisyah radhiyallahu anha mandi dengan Nabi SAW dalam satu bejana. Dan tangannya, tengok, dan tangan kami bergantian di dalamnya. Apa maksud dia? Main celup-celup air ke? Nabi, cepat Aisyah. Okey, kita tengok apa perbahasannya. Pembahasan mengenai kandungan hadis ini sudah dibahas pada bab
seorang suami mandi bersama isterinya. Ini dengan sedikit perubahan di bahagian akhirnya, Muslim menambahkan akhirnya dari junub kerana maksudnya kerana berjunub. Ini dalam riwayat Abu Awanah daripada Ibn Hibban, daripada Jalil Ibn Wahab, ini daripada Aflah, ia mendengar Qasim berkata, aku mendengar Aisyah. Kemudian ia menyebutkan hadis dan menambahkan kata-kata, dan saling bertemu setelah lafaz dan tangan kami bergantian di dalamnya. Ia diriwayatkan oleh Al-Ismaili, ia daripada Jalan Ishaq bin Sulaiman daripada Aflah, tangan kami bergantian di dalamnya, yakni sampai bertemu. Ya, Al-Baihaqi meriwayatkan pula melalui jalur yang sama, di mana dikatakan tangan kami bergantian di dalamnya, yakni saling bertemu, iaitu bersentuhan. Ia mengisyaratkan bahawa perkataan bertemu, bersentuhan adalah kata yang disisipkan oleh para perawi. Jadi itu adanya tambahan perawi, untuk dia lebih jelas. Kemudian akan disebutkan versi lain dalam bab menyela-nyela rambut dengan lafaz kami mandi dari satu bejana dan kami menimba airnya bersama-sama. Kemudian perawi berkata dan saling bertemu, yakni ia meriwayatkan lafaz tersebut dari segi makna. Adapun takhtalifu, bergantian, adalah ada kalanya Nabi SAW menimba. Itu ada lain. Ada kalanya Nabi SAW menimba sebelum Aisyah, dan ada kalanya Aisyah menimba sebelum beliau. Jelas tak? Maksudnya apa? Menimba? Maksudnya ada kalanya Nabi SAW masukkan air, lepas tu kadang-kadang lepas tu Aisyah pula yang menimba air itu. Maka Nabi SAW mendahuluiku sehingga aku katakan sisakan untukku. Nampak tak? Jadi itu maksud dia saling bergantian. Maksudnya sekali Nabi SAW, dan lepas tu ada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini memberi keterangan bolehnya seorang yang berjunub menimba air yang sedikit dengan tangannya, dan ini tidak menghalangi untuk bersuci daripada air tersebut. Jadi kalau kita dah guna air tu untuk mandi, ia dah boleh. Kalau jatuh sisa tu boleh kita gunakan lagi untuk mandi. Nampak tak? Dan seandainya kita dah katakan Nabi mandi dengan Aisyah, berapa banyak air dia? 5 apa? Ingat tak? Nabi mandi dengan Aisyah, air dia banyak mana? Sebanyak air di lautan. Sebanyak mana? Sebanyak 5 sa', 5 mud. Sebanyak 5 mud. 4 sa' campur dengan 1 mud. 1 sa' campur dengan 1 mud. Kerana 1 mud tu berapa sa'? 1 mud sama dengan berapa sa'? Okey, terbalikkan. 1 sa' sama dengan berapa mud? 4. 1 sa' sama dengan 4 mud. 1 mud macam mana? Saiz tangan. Saiz tangan kita. Saiz tangan itu 1 mud. Okey, jadi air yang Nabi SAW guna mandi dengan Aisyah itu 5 kali tangan. Jadi 5 kali tangan, iaitu 1 sa' campur dengan 1 mud. Dan ada yang riwayat mengatakan 1 sa' dengan 2 mud. Jadi itu lebih sikit. Jadi kita katakan seandainya tak boleh gunakan air yang sama, confirm tak cukupnya. Tu pasal kita tak boleh nak fikirkan. Betul tak? Sampai hari ini kita fikir tak boleh nak fikir. Macam mana Nabi SAW boleh mandi dengan air yang begitu sedikit, dah dengan isterinya lagi. Lagi orang perempuan kalau mandi 2 jam. Betul tak? Jadi 2 jam tu air je dah banyak keluar. Jadi bagaimana pula Aisyah dengan Nabi boleh mandi dalam keadaan 5 mud ataupun 1 sa' dan 2 mud. Jadi itu menunjukkan bahawa air yang telah digunakan itu boleh kita gunakan lagi selagi mana ia bersuci. Jangan pula dalam bathtub kita buang air. Biasa tu habit masuk swimming pool, buang air kat dalam tu. So rasa best macam tu. Jadi itu mungkinlah waktu kecil-kecil dulu Yang kecil. Ni sekarang dah besar, tahulah. Tak apalah kalau swimming pool tu pun tak apa. Kalau seandainya swimming pool tu besar, betul? Kalau kita nak buang air, air dia mengalir.
Betul tak? Itu tak jadi masalah. Tapi janganlah waktu nak dalam bathtub, airnya sedikit je, tengok yang kuningnya keluar nanti. Itu jadi satu masalah. Tu kalau nampak macam tu rotan je, tapi memang takkan nampak lah. Seorang mandi seorang-seorang kan. Okey, jadi itu menunjukkan bolehnya air dan cukupnya air itu seandainya kita gunakan dan kita pandai untuk menggunakannya. Boleh tak? Kerana pada zaman Nabi belum lagi timbul hukum air mustakmal, boleh pakai atau tak boleh pakai. Faham tak? Pasal itu Nabi sendiri yang buat. Nabi sendiri yang gunakan. Jadi selepas itu kenapa para ulama bahaskan? Kerana adanya perbezaan pendapat para ulama. Dan orang pada zaman sekarang pun dia tak boleh nak faham macam mana yang zaman Nabi SAW faham. Kerana itu tak adanya timbul usul fiqh. Zaman Nabi ada usul fiqh. Zaman Nabi tak ada ilmu apa-apa selain Al-Quran dan Sunnah. Betul tak? Pasal apa? Rujukannya semua pada Rasulullah. Rujukan semua pada Rasulullah direct. Nabi SAW buat macam ni, para sahabat tak ada tanya banyak-banyaknya. Terus ikut je, terus ikut. Dan lepas tu barulah kerana Nabi SAW dah wafat, ada para sahabat sendiri khilaf. Dia bukan masalah orang sekarang masalah. Dia para sahabat sendiri khilaf. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Jadi daripada situ kita tak nak menjauhkan lagi khilaf tu lebih besar. Jadi para ulama barakallahu fihim yang telah banyak membuat sumbangan-sumbangan dalam Islam. Jadi seandainya tak ada usul fiqh, seandainya tak ada ilmu-ilmu mustalahat dan sebagainya, seandainya kita makin jauh lagi. Kita makin jauh. Hatta para sahabat khilaf, kita lagi lah khalaf. Jadi kita nak kena ada ilmu-ilmu sedemikian. Seterusnya, hadis ini memberi keterangan bolehnya seorang yang junub menimba air yang sedikit dengan tangannya, dan ini tidak menghalangi untuk bersuci dengan air tersebut. Demikian pula dengan air yang tersisa. Underline tu. Demikian juga dengan air yang tersisa. Jadi hadis ini juga memberi keterangan bahawa larangan bagi orang berjunub untuk menceburkan diri ke dalam air yang tenang adalah untuk menjaga kebersihan, supaya air tersebut tidak tercemar. Jadi larangan tersebut bukan untuk menghindari agar tidak berubah menjadi najis, hanya kerana adanya orang yang junub menceburkan diri di dalamnya, sebab tidak ada bedanya badan orang yang berjunub dengan anggota tubuh yang lain. Tak ada bezanya. Cuma beza dia berjunub. Berjunub dia tak ada beza dengan badan. Badan orang berjunub dengan tak berjunub sama tak? Sama lah, tak ada rupa bentuk. Dia tak ada, kalau ada berjunub jadi kurus. Dah mandi, dia kembang balik. Dia tak boleh jadi begitu. Dia memang sama je. Jadi tak ada masalah pada badan dia sama ataupun tak sama. Semuanya sama. Kerana itu nanti kita akan bahas semula, adakah kemaluan itu kalau kita sentuh, adakah ia batal wudu ataupun tidak. Itu perbahasan yang panjang pula. Kita tak payah sentuh dulu, kita sentuh lain hal. Jadi larangan tersebut bukan untuk menghindari agar air tidak berubah menjadi najis, hanya kerana adanya orang yang junub menceburkan diri ke dalamnya, sebab tidak ada bezanya badan orang yang berjunub dengan anggota tubuh yang lain. Adapun penetapan dalil dari hadis ini demi kesesuaiannya dengan judul bab, tak kala seorang berjunub boleh memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk menimba air sebelum hadasnya hingga hilang, agar hadasnya hilang, agar mandinya sempurna sebagaimana yang ditunjukkan dalam bab ini. Maka hal ini memberi keterangan bahawa perintah untuk mencuci tangan sebelum masukkan ke dalam bejana adalah tidak ada hubungannya dengan junub, tetapi kerana hal lain seperti najis yang menempel di tangan, baik keberadaannya sudah diyakini atau masih diragukan. Contohnya hadis an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah ghasala yadahu. Daripada Aisyah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mandi junub maka beliau mencuci tangannya. Boleh tak? Jadi itu bolehnya, diperbolehkan. Cuci tangannya itu afdal, seandainya tak cuci pun boleh. Cuci itu afdal, dan seandainya tak cuci afdal. Kalau kita hari ini nak mandi junub, cuci tangan tak?
Cuci tangan. Dia yang boleh jawab tu orang yang dah kahwin je lah. Biasanya cuci tangan tak? Tak cuci tangan. Dah bangun tidur minum air dulu. Okey, sama ada cuci tangan atau tak cuci tangan, itu diperbolehkan. Yang penting itu tak ada najis yang akan. Lagi-lagi kalau kita tak cuci tangan, walaupun kita hari ni kita ada shower, kita tak cuci tangan, terus mandi, seandainya tangan kita ada najis, kena kat badan semua najisnya, kan itu satu benda yang walaupun kita boleh cuci lepas tu, tapi itu dengan syaratnya kita mencuci tangan. Kerana itu antara mencuci tangan ini bagusnya adalah Nabi SAW ajarkan kita sebelum makan itu kena cuci tangan dulu. Kena cuci tangan baru boleh makan. Lagi-lagi baru bangun tidur kena cuci tangan, baru buat benda yang lain, kerana dia tak tahu pada malamnya tangan dia merayap kat mana. Betul tak? Orang tahu sepanjang malam dia korek hidung je. Contohnya, mana orang tahu kan? Orang kalau tidur, dia tak tahu apa yang dia buat. Lalu dia nak kena cuci tangan dulu. Apa-apa pun bangun pagi, cuci tangan, gosok gigi dulu. Seandainya dia tak berjunub, lepas tu boleh ambil uduk dan sebagainya. Seandainya berjunub, kena mandi dan barulah dia solat subuh. Okey, kita tengok keterangan hadis. Ghasala yadahu, beliau mencuci tangannya. Demikianlah di tempat ini diriwayatkan secara ringkas. Sementara itu Abu Daud telah mengutipnya secara lengkap daripada Musaddad dengan jalur periwayatan yang sama seperti di tempat ini. Hanya saja dalam riwayat Abu Daud terdapat tambahan lafaz yadaihi, dua tangannya, dan lafaz yasubbu ala yadihil yumna, beliau menuangkan ke tangan kanannya dari bejana, lalu beliau mencuci kemeluannya dengan menuangkan air ke tangan kirinya, kemudian ia berwuduk sebagaimana wuduk untuk solat. Itu menunjukkan bahawa Nabi SAW cuci kemeluan dengan tangan apa? Tangan kiri. Tangan kiri, cuci kemeluan dengan tangan kiri. Begitu juga dengan istinja, dengan tangan kiri. Dan tak boleh juga dengan dua-dua tangan. Dengan satu tangannya. Jangan dengan dua-dua. Dia dengan satu tangan, itu dengan tangan kiri. Lepas air itu dituangkan ke tangan kiri. Dan perbahasan ni perbahasan yang kita dah bahaskan seperti yang lalu. Lalu kita tengok kat 2425 tu, an Aisyah qalat kuntu aghtasilu ana wa Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min janabah. Wa Abdurrahman bin Qasim an abihi an Aisyah mithlahu. Daripada Aisyah, ia berkata, aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu berjana kerana junub. Dan diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya daripada Aisyah, riwayat seperti ini. Okey, jadi semua perbahasan yang kita dah bahaskan yang lalu. Okey, seterusnya kita masuk kepada 426, memisahkan mandi dan wuduk. Memisahkan mandi dan wuduk. Adakah mandi termasuk wuduk? Adakah wuduk termasuk mandi? Jadi ataupun nak kena pisahkan, mandi lain, wuduk lain. Jawapan dia kita baca dulu. Wa yadhkuru an Ibn Umar annahu ghasala qadamayhi ba'da ma jaffa wudu'uhu. Ia disebutkan daripada Ibnu Umar bahawa ia mencuci kedua kakinya setelah air wuduknya kering. Faham tak? Maksudnya daripada Ibnu Umar, ia mencuci kedua kakinya setelah air wuduknya kering. Air wuduk maksudnya apa? Dia dah basuh tangan, basuh kepala, apa semua dah kering, baru dia cuci kaki. Sah tak? Sah. Pasal apa? Ibnu Umar buat. Kalau kita ambil wuduk, boleh tak kita sekarang kita ambil tangan, basuh muka, pergi makan tosai jap. Breakfast kan, Allah lapar lah ustaz ni. Pergi makan tosai jap. Lepas tu dah kering. Kering tak? Kering tak apa, dia jangan kenyang. Dia kalau kenyang, dia tak ambil wuduk lagi dah, dia terus tidur. Lalu boleh tak lepas dah kering tu semua, dia nak sambung balik? Dia tak sambung daripada mula, dia sambung terus. Sapu kakinya. Boleh atau tidak? Itu perbahasan masalah fiqhi yang panjang. Tak apa, kita baca lagi. Nanti saya akan masukkan nanti.
Ya an Ibn Abbas qala qalat Maimunah wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an yaghtasilu bihi fa afragha ala yadayhi fa ghasalahuma marrataini aw thalathan thumma afragha bi yaminihi ala shimalihi fa ghasala madhakirahu thumma dalaka yadahu bil ard thumma madmada wastanshaqa ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. Ini diriwayatkan daripada Ibn Abbas. Ia berkata, Maimunah berkata, aku meletakkan air untuk mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia menuangkannya ke kedua tangannya. Kemudian mencucinya 2 kali atau 3 kali. Kemudian beliau menuangkan air ke tangan kanan, ke tangan kiri, lalu membasuh kemaluannya. Nampak? Kemudian beliau menggosokkan tangannya ke tanah, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Kemudian beliau membasuh wajah dan kemudian tangannya, dan membasuh kepalanya 3 kali. Kemudian ia menyiram seluruh tubuhnya. Setelah itu ia berpindah tempat dan mencuci kedua kakinya. Nampak tak? Ya, ada gap kat situ. Ada gap antara tangan dan muka dan sebagainya, kepala dan kaki. Keterangan hadis kita tengok. Jadi ini menunjukkan, kalau kita tengok hadis tadi, bahawa Maimunah dia tuangkan sedikit, Nabi ambil. Ada bukan tuang aja. Betul tak? Tadi itu menunjukkan bahawa pipe itu kita kena buka. Dah ambil, kita kena tutup. Faham tak? Itu kaedah asal dia. Kaedah asal dia. Kena buka, kena tutup. Kena buka, kena tutup. Itu pasal yang Nabi SAW buat. Dia Maimunah tuang, dah cuci, baru tuang lagi. Dah habis cuci, baru tuang lagi. Faham tak? Jadi itu asal dia. Yang kita sekarang buat ni bukan asal lagi dah. Dah tak ada asal usulnya. Jadi kita buat itu adalah satu benda yang salah. Hanya saja kita tak rasakan dia salah. Pasal buat muka tak bersalah. Betul? Ada orang ambil wuduk, buka air paip itu, buat muka serba salah. Takut. Dia takkan buat rasa serba salah, pasal dia tak rasa salah pun. Itu masalah. Bila kita tak rasa salah, macam dosa lah. Orang sekarang kenapa dia buat dosa? Pasal dia tak rasa dosa tu berat, ataupun tak rasa dosa tu beban bagi dia. Macam tu juga dengan wuduk. Sebenarnya yang kita membazir air itu dosa. Walhal kita tak rasa itu dosa, itu yang salah. Boleh tak? Dia masalah susah lah ustaz, leceh lah ustaz. Itu saya tak nak dengar. Itu tak boleh? Tak boleh nak bagi alasan. Ada Nabi suruh buat macam tu. Alah Rasulullah leceh lah. Dia tak boleh macam tu. Dia nak kena buat macam tu juga. Macam mana pun kena buka paip, ambil sikit, cuci, tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Kerana itu antara kesempurnaan salat. Boleh tak? Kerana bayangkan daripada mula lagi kita dah buat maksiat untuk salat, dah membazir untuk salat. Macam mana Allah nak bagi khusyuk dalam salat? Faham tak? Lalu kita tak rasakan bahawa wuduk kita itu adalah bantuan daripada Allah. Pasal apa? Kita membazir. Faham tak? Itu pasal syaitan cakap, ni nak salat. Tengok wuduk dah. Berterabur. Dia ketawakan kita bahak-bahak. Nampak tak pasal apa? Pasal wuduk kita. Nampak? Itu pasal kita tanya pada hari ini, kenapa kita susah nak salat? Antara sebabnya wuduk. Boleh tak? Jadi macam mana pun susah tak susah, itu perkara yang kedua. Yang penting kita kena cuba untuk berjimat. Ini bukan untuk kita jadikan kita ni haji bakhil. Kalau ustaz, air kan banyak. Air memang banyak. Banyak tak semestinya kena membazir. Betul tak? Dia macam makan nasi. Makan nasi kita ambil banyak-banyak, lepas tu tak nak makan. Tu nak kena apa? Ambil sikit. Itu kaedah dia. Faham tak? Tu kaedah dalam buat apa-apa pun. Ambil sedikit, nak tambah lagi. Betul? Air kalau kita ambil sedikit, tak cukup, kita buka, ambil, cuci, apa masalah? Masalahnya kita buat banyak-banyak, membazir. Syaitan disco kat situ. Kat tempat wuduk lagi. Kalau kita dibukakan hijab, mesti tengok syaitan banyak kat situ. Pasal apa? Pasal air. Subhanallah. Jadi kita tahu bahawa Islam ni mengajar agama yang begitu indah. Dia tak ada suka-suka hati nak membazir. Dia tak ada nak memaksa.
Ya, orang untuk melakukan pembaziran. Malah Nabi SAW melarang. Nampak tak? Melarang. Hanya saja kita tak merasakan itu satu pembaziran. Itu masalah kita lah, bukan masalah Rasulullah. Okey, kita tengok memisahkan mandi dan wudu. Maksudnya tentang kebolehannya. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i yang baru. Ia berhujah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan membasuh semua anggota badan. Maka siapa saja yang sudah membasuhnya berarti ia telah melaksanakan kewajipannya tanpa memperdulikan apakah ia membasuhnya dengan cara terpisah atau berurutan. Jadi ini kaul yang baru. Imam Syafi'i dia ada kaul qadim, dia ada kaul jadid. Tak? Ada dua pendapat. Ada satu pendapat yang lama, dan satu pendapat yang baru. Ini diperkuatkan lagi dengan perbuatan Ibnu Umar. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Musayyab, Sa'id bin Musayyab, dan Atha, dan sejumlah ulama yang lain. Jadi apa pun kita, macam mana saya katakan tadi, kita kembalikan ini kepada perbezaan para pendapat para ulama. Pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahawa siapa yang dah kering itu tak boleh. Tak boleh, dan dia nak kena ulang balik. Dan itu pendapat yang banyak. Ada pula pendapat yang mengatakan sedemikian. Itu pasal Imam Syafi'i yang sebelum ni mengatakan siapa yang dah ambil wuduk setengah, lepas tu dah kering, dia kena ulang balik wuduknya. Tapi kaul jadid dia begini. Nampak tak? Dia boleh walaupun dah kering, tapi dia boleh sambung balik. Boleh sambung balik dan tak dijadi satu masalah. Kecuali dah sebelum kering tu dia pergi berjunub lagi. Sempat dia pergi berjunub lagi, tu memang nak kena mandi balik lah. Nak kena mandi balik, so pergi keringkan dulu, so berjunub lagi sampai bila tak game. Jadi dia maksudnya apa? Maksudnya dibolehkan atas perbuatan dan khilaf para ulama. Jadi di sini kalau kita nak ikut kaul ini bolehkan. Itu dibolehkan. Seandainya kalau kita berwuduk, kita dah kering wuduk kita, lalu kita boleh terus sambung ataupun lengkapkan. Tapi seandainya kita tak rasa sedap ataupun tak rasa yakin, tak apa. Ini tak menjadi satu masalah. Kita ulang balik wuduk tu pun tak jadi satu masalah. Okey, Malik bin Rabi'ah, Malik dan Rabi'ah berpendapat orang yang sengaja melakukannya maka ia harus mengulanginya. Nampak? Ini pendapat yang kedua. Dan orang yang lupa maka tidak apa-apa. Diriwayatkan pula daripada Malik bahawa kalau pemisahan itu dalam waktu yang singkat, tidak terlalu lama, maka ia lanjutkan pekerjaannya. Tetapi kalau sudah lama, ia harus mengulanginya. Nampak? Ini hanya pendapat. Tapi kalau zaman Ibnu Umar, kalau dah sampai kering, itu lama ke sekejap? Kita kena tengok musim lah. Kena tengok musim. Kat sana kalau musim panas, sekejap kering. Kalau kita pada musim panas, kita jemur baju kat sana, dah jadi macam crispy dah. Sampai begitu keras. Pasal apa? Begitu panas. Jadi kalau panas, musim panas itu cepat kering. Tapi kalau musim sejuk dia lambat kering. Jadi kita tengok. Jadi itu bukan menjadi satu ukuran. Yang penting bolehnya dan tak bolehnya itu berpandukan perbezaan pendapat dari kalangan para ulama. Qatadah dan Auza'i mengatakan seseorang tidak mengulanginya kecuali kalau sudah kering. An-Nakhai membolehkan pemisahan tersebut pada saat mandi dan tidak membolehkan di saat berwuduk. Semua riwayat di atas disebutkan oleh Ibnu Munzir. Seraya berkata orang yang membatasi kebolehan pemisahan tersebut hingga air mengering tidak memiliki argumentasi, iaitu tak memiliki hujah. Jadi orang yang mengatakan dah tak boleh nak sambung sampai kering, maksudnya dah kering tak boleh sambung, itu tak ada hujah. At-Tahawi mengatakan keringnya bekas air di badan bukanlah hadas yang menyebabkan batalnya mandi. Sebagaimana keringnya anggota wuduk tidak membatalkan taharah. Nampak tak? Kerana tak ada sebab dan tak ada hujah. Kenapa kalau kering dia tak boleh sambung? Apa hujah dia? Kecuali kalau dia buang air. Dia buang air besar, buang air kecil, itu dah memang confirm. Tapi kalau kering je, apakah kering itu satu ejen yang baru untuk membatalkan wuduk? Jawapannya tidak. Itu pasal mereka mengatakan tidak ada hujah. Tapi ini dari segi ilmiah lah. Dari segi ilmiah.
Jangan kita tengok orang yang berpendapat macam tu, apa hujah kau? Kau ni memang bodoh. Itu memang kita cubit mulut dia kuat-kuat. Tak boleh katakan sedemikian. Kerana ini normal. Para ulama memberikan pendapat-pendapat yang masing-masing. Wa yuzkaru an Ibn Umar, dan disebutkan daripada Ibn Umar. Riwayat ini dinukil dalam kitab Al-Um. Dalam kitab Al-Um dari Malik, dari Nafi', dari Ibn Umar. Al-Um ni kitab apa? Kitab Taurat. Al-Um kitab apa? Kitab Imam Asy-Syafi'i. Fiqh Imam Syafi'i. Al-Um ni kaul qadim dia. Al-Um adalah kaul qadim Imam Asy-Syafi'i. Al-Um tu apa maksud dia? Ibu. Mak. Itu nama dia, kitab dia Al-Um, yang asas dia. Jadi dalam mazhab Syafi'i, Al-Um antara sumber rujukan. Tapi bukan ambil itu je kita katakan ini pendapat Syafi'i. Nak menjadikan itu conclusion pendapat Syafi'i, nak kena kumpulkan semua ulama-ulama yang lain juga dari kalangan Imam Syafi'i. Betul tak? Riwayat ini dinukil dalam kitab Al-Um daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibn Umar. Hanya saja dalam riwayat ini maksudkan terdapat tambahan annahu tawadda fi suq duna rijlaihi thumma raja'a ila al-masjid famasaha ala khuffaihi thumma shalla. Ia berwuduk di pasar tanpa mencuci kedua kakinya. Kemudian ia kembali ke masjid dan menyapu kedua sepatunya, kemudian beliau solat. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Imam Syafi'i berkata, mungkin air bekas wudunya itu sudah kering, kerana keringnya bekas air dari badan bisa terjadi pada jarak yang lebih dekat dari jarak antara pasar dengan masjid. Pasar Nabi kat mana? Masjid Nabi tahu? Pasar Nabi tahu? Dekat mana? Mustafa? Saloma? Belakang rumah? Pokok kurma? Pasar kurma sekarang? Itu pasar sekarang. Bukan pasar zaman Nabi. Pasar zaman Nabi nak pergi pokok kurma, nak pergi pasar kurma tu bukannya dekat tu. Jalan tu nak dekat 20 minit ada. Nabi SAW, kalau kita tengok Masjid Nabawi, tahu Masjid Nabawi? Kat mana? Kat Madinah lah. Masjid Nabawi. Tahu menghadap kiblat tak? Kalau menghadap kiblat, itu ke Quba. Kalau menghadap kiblat terus, itu adalah di Masjid Quba. Tapi kalau tak menghadap kiblat, tu tak payah solat lah. Jadi kalau ni masjid, ni masjid, contohnya masjid kat sini, dia ada kubah hijau kat sini. So kiblat kat mana? Ke bahagian depan sini. Betul tak? Kalau bahagian depan, sini apa? Bakit. Betul? Cuba imagine. Sini bakit. Sini soft depan lah. Dan sini apa? Bahagian sini. Apa? Tempat main ski. Ini kosong kan? Inilah pasar Nabi. Kalau kita nampak, kalau tengok ke Madinah sehari ni, dia ada bangunan warna merah, 2 tingkat yang tak siap. Perasan tak? Tak perasan Nama dia Aswaqul Haram. Nama dia Aswaqul Haram, iaitu pasar haram. Apa dia? 2 tingkat. Yang kalau sekarang ni dia ditempatkan muzium kat situ. Perasan tak perasan lah? Tak perasan tak apa. Yang penting kat situ tempat pasar Nabi. Jadi antara rumah dengan pasar, dan kat depan pun ada pasar. Aswaqul Haram, kat depan pun ada pasar. Jadi itu pasar dengan rumah dia, nak pergi air wuduk dah kering. Nampak tak? Jadi itu menunjukkan, lepas tu Nabi SAW sapu khuf. Sapu khuf itu menunjukkan bolehnya kita sapu khuf sewaktu mana? Sewaktu kita tak berpergian. Maksudnya apa? Waktu kita tak bersafar, tak safar keluar, itu boleh. Khuf, kalau kita tak bersafar, berapa hari boleh buat? 3
3 hari. Siapa cakap? Waktu duduk kat Singapura, khuf berapa hari? 1 hari. 1 hari. Jadi kalau nak berpergian, ia musafir baru 3 hari. Siapa yang buat khuf tadi pagi? Dia tak boleh buat khuf. Khuf tu nak kena pergi factory lah, nak kena buat dia punya kasut dia. Tapi kalau siapa yang sapu, sapu atas kaki, itu dibolehkan untuk 1 hari. Jadi kalau hari ni kita masih dalam keadaan berwuduk, nanti kalau dah batal wuduk, kita sapu je kat atas. Sapu je kat atas kaki, kat atas stokin kita, ataupun kat atas stokin lah. Tapi kalau nak masuk toilet, buka stokin tak? Buka stokin dah tak kira lah. Once tanggalkan stokin, dia kena ambil wuduk, kena cuci kaki dulu. Lepas tu baru pakai balik. Lepas tu baru kita sapu atas khuf. Okey, yang selebihnya dah tak ada yang lebih. Imam Syafi'i berkata mungkin air bekas wuduknya itu sudah kering, kerana keringnya bekas air daripada badan, sisa dapat pada jarak yang lebih dekat di antara jarak pasar dengan masjid. Okey. InsyaAllah yang lebihnya kita akan sambung pada minggu akan datang. Kita buka figure Rasulullah. Kita tengok bab ma jaa fi khuffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-9 tentang kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang ke-59. An Abi Ishaq an Asy-Sya'bi qala al-Mughirah bin Syu'bah ahda dihyatun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma. Ini daripada Abu Ishaq, daripada Asy-Sya'bi, ia berkata Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata Dihya Al-Kalbi menghadiahkan sepasang kasut kepada Nabi SAW, lalu beliau memakainya. Kita tengok 103 footnote tu, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, seorang sahabat mulia. Kadang-kadang Jibril turun kepada Rasulullah menyerupai wujudnya Dihya. Menyerupai muka siapa? Dihya bin apa? Bin Osman. Dihya bin Khalifah. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Jadi Jibril alaihi salam jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyerupai siapa? Dihya. Ia akan menyerupai Dihya bin Khalifah. Marah tu. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Okey, jadi Jibril turun 3 kali, 3 keadaan. Yang pertama, Jibril turun dalam keadaan orang Arab Badui. Orang Arab Badui. Yang kedua, Jibril turun dalam keadaan Dihya Al-Kalbi. Yang ketiga, Jibril turun dalam keadaan wajahnya sendiri. Ini dalam keadaan bentuk rupa Jibril sendiri. Jadi ini 3 keadaan. Yang pertama tadi apa? Orang Badui. Bila tu orang Badui? Rukun iman. Yes, hadis Jibril. Betul tak? Yang para sahabat semua bilang diorang tak pernah tengok pun ada seorang pun muka macam dia. Dan kita pun tak tengok pada badan dia ada terdapat bekas daripada safar. Kalau bekas daripada safar itu rambut dia akan kusut, pasal pasir dan sebagainya, muka dia pun berpasir, betul tak? Lepas tu baju dia kotor-kotor dan sebagainya. Itu antara orang safar. Tapi dia tak nampak pun bekas safar. Dan dia tak nampak dan tak kenal pun. Dia antara kita, dia tak kenal. Seandainya dia mesti para sahabat kenal. Nampak tak? Jadi itu adalah siapa? Adalah Jibril. Itu dalam orang Arab Badui. Lepas tu dalam keadaan Dihya. Ketiga dalam Dihya ni bila Nabi SAW jumpa, waktu tu Aisyah pun cerita, ya Rasulullah, apa yang kau berbual dengan Dihya ke atas tunggangan tu? Jadi Nabi naik satu tunggangan dengan Dihya. Jadi Aisyah pun tanyalah,
ya Rasulullah, apa yang kau cik-cikkan dengan dihyah? Lalu Nabi SAW pun mengatakan, itu bukan dihyah, itu Faris. Itu siapa? Itu adalah Jibril alaihi salam. Ya. Jadi itu adalah Dihyah al-Kalbi. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah ia berkata, Dihyah menghadiahkan sepasang kasut. Sepasang kasut. Itu pasal kita tak boleh nak sebutkan sebelah aja kasut. Kena ada sepasang. Kasut tu sepasang kasut kepada Nabi SAW, lalu beliau memakainya. Ni antara adab Nabi. Nampak tak? Nabi SAW ia adalah orang yang akan menerima hadiah. Dan dia menolak apa? Zakat, sedekah. Nabi takkan terima sedekah, tapi Nabi ambil apa? Ambil hadiah. Lalu Nabi SAW ni antara hadiah, antara hadiah punya cara, ataupun hadiah punya adab, orang bagi kita hadiah, buka depan mata dia, pakai. Pakai. Contohnya kita hari ni dapat hadiah. Dapat tak siwak ni? Dapat? Tak dapat? Dapat? Abang tak dapat ni boleh bagi hadiah. So hadiah dia, kalau kita dapat, kita kena buat apa? Kena buka. Macam mana nak buka ni? Siapa yang tak dapat tu? Orang kat rumah tak dapat ya? Minggu depan datang ya? Bagus ni siwak. Ni baru balik umrah ke? Masya Allah. Baru balik umrah? Rumah makcik? Tak apa, nanti kita berbual. Tak dengar. Cuma mana nak buka ni? Ini yang masalah hadiah ni. Kita buka sekejap Gigit lah. Ini bukan duduk pada zaman Nabi. Subhanallah. Nampak? Untung hari ni saya datang masjid. Apa dia? Hadiah Christmas. Subhanallah. Ini hadiah Christmas apa jadi macam ni? Ini candy, tongkat candy. Ini bukan candy ni, siapa boleh makan? Hadiah dia, kita kena buka. Dah buka belum? Tak dengar pun bunyi plastik. Ini sunnah ni. Dapat hadiah terus kita buka. Tapi dalam buka tu kena sabar. Dah buka? Dah, bagus. Ibu-ibu dapat tak kat atas? Allah, patutlah diam je. Kecil hati mak oi. Ada lebih tak? Ada. Kejap ibu datang. On the way. Hajah. Ni hadiah. Jadi hadiah ni merupakan siwak, masya-Allah. Barakallahu fihi. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati atas pemberian yang sunnah. Subhanallah. Pemberian macam-macam pemberian, tapi pemberian yang sunnah itu jarang. Itu jarang, iaitu adalah siwak. Dapat semua? Berapa orang online? Savekan untuk diorang. Sembilan, 10. 10 orang online kat rumah. Dia dapat tengok gambarnya. Jing. Tak apa, mungkin kita boleh savekan 10 untuk minggu depan. Yang online kat rumah tu kena datang lah minggu depan. Dia tak ada delivery charge. Boleh penonton di rumah. Okey. Jadi kita tengok
Nabi SAW lalu beliau memakainya. Jadi Nabi SAW seandainya diberikan hadiah, terus Nabi SAW memakainya. Itu pasal kalau dapat present, biasa bila dapat present ni? Birthday. Dah umur-umur macam ni sampai birthday juga. Okey, jadi bila dapat present, bila dah? Tapi sebenarnya birthday ataupun present tu tak semestinya nak kena tunggu birthday, betul lah? Betul, pasal setahun sekali. Dan itu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi bagi hadiah bukan setahun sekali. Sunnah Nabi SAW bila-bila masa je. Yang para sahabat tak ada tunggu pun. Nak bagi kasut Nabi tak kena tunggu 12 Rabiul Awal. Contohnya, perlu ke? Tak perlu pun. Tak perlu nak tunggu 12 Rabiul Awal lah. Semua surprise buka pintu Nabi. Nabi pun terkejut, attack nanti. Jadi kita katakan bahawa tak payah tunggu waktu yang khusus untuk kita memberikan seseorang itu hadiah. Buktinya para sahabat bagi. Kat mana bila-bila masa para sahabat bagi. Antara bagusnya Nabi SAW akan membesarkan hati itu. Itu pasal. Tapi kalau nak buka tu elok-elok lah. Pasal orang sekarang kalau bagi hadiah dia rap tu lah, rap dengan bunga cantik-cantik. Kita pun datang prak, Allah hancur hati dia. Kita buka lah, bagilah dia punya scotch tape tu. Satu demi satu. Allah cantik. Kita buka, kita pakai. Tapi kalau dia hadiahkan baju dalam, janganlah pakai depan dia. Tu Allah cantik je lah. Jadi kita tengok bahawa adanya adab memakai. Kerana itu Nabi SAW dalam satu riwayat, dia dihadiahkan sehelai jubah. Nabi SAW dihadiahkan sehelai jubah. Nabi SAW terus pakai. Buka terus pakai. Terus bagi orang yang memberi hadiah tu besar hati. Besar hati tak? Siapa yang bagi hadiah ni besar hati tak? Besar. Besar hatinya. Kerana apa? Kerana itu yang Nabi SAW ajarkan. Nampak tak? Cantik. Jadi kita menghargai, appreciate orang yang memberi. Nampak? Subhanallah. Itulah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada Nabi SAW ada terdapat contoh yang paling baik. Paling baik. Jadi kita tengok bahawa Nabi SAW buka lalu memakainya. Jadi itu adanya sifat kasut Nabi SAW, iaitu dihadiahkan oleh siapa? Oleh Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Kita habiskan satu lagi. Wa qala Jabir bin Amir wa jubbatan falabisahuma hatta takharraqa. La yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam azakiyun huma amla. Daripada Jabir dari Amir, Jabir daripada Amir, ia mengatakan, dan sebuah jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai kedua kasut itu hingga keduanya robek. Nabi SAW tidak tahu apakah kedua kasut itu terbuat dari kulit binatang yang disembelih ataupun tidak. Yang kita tengok hadis itu adalah hadis yang dhaif. Tapi kita tengok footnote dekat sebelahnya. Maksudnya beliau tidak tahu apakah keduanya terbuat dari kulit binatang atau yang telah disembelih secara syar'i ataukah dari kulit bangkai tidak disamak ataukah belum. Dalam hadis tersebut terdapat pelajaran bahawa segala sesuatu yang tidak diketahui asalnya, usul asalnya, maka hukum asalnya adalah suci. Boleh faham? Jadi kita kalau tak tahu hukum asalnya, itu adalah suci. Itu pasal kita tak payah sedap tak sedap. Dia punya sedap je dulu. Dah tahu baru ups. Boleh tak? Itu pasal kita tak tahu tu memang tak tahulah. Memang tak tahu, dan itu hukumnya asalnya boleh. Kerana itu kalau kita tengok buah. Buah boleh makan tak? Boleh makan. Buah boleh makan? Boleh lah. Kenapa pun buah? Dia memang boleh makan. Tapi dan kita tak payah nak cek pun buah tu daripada mana, siapa yang buat, siapa yang tanam, daripada duit apa. Betul tak? Kalau kita nak cek macam tu, sampai kiamat pun tak game. Kerana apa? Tapi seandainya kalau memang tak yakin tu, tinggalkan aja. Pasal Nabi katakan apa? Da' ma yari buka ila ma la yari buka. Tinggalkan apa yang kamu ragu
kepada apa yang kamu tidak ragu. Tinggal. Tapi janganlah semua benda kita ragu. Betul tak? Itu pasal dalam solat pun ragu, dalam wuduk pun ragu, dalam itu pun ragu. Jadi itu satu masalah. Kerana Allah SWT mengatakan apa? Fawaswasa lahumas syaitan. Dan waswas itu adalah daripada syaitan. Ya, jadi kita tahu bahawa apa-apa saja, masa kalau kita hari ni kulit, kasut ada kulit tak? Kasut kulit ada? Dr. Kadin. Ataupun kasut lah apa-apa pun. Kalau orang perempuan kasut apa? Kulit vet sendiri cus. Saya tak ingat. Tak apa. Tapi orang perempuan punya kasut kulit, bukan orang perempuan je lah, semua umum lah. Kasut lelaki dan kasut perempuan, ada tak yang diperbuat daripada kulit babi? Ada. Kulit babi boleh pakai tak? Boleh. Boleh. Khilaf ulama. Okey, tak apalah itu. Okey, tak apalah. Kalau boleh lah elak daripada kasut babi. Kenapa dah banyak-banyak kasut babi juga dia pilih. Nasib baik dia letak trademark hidung babi kat depan kasut tu. Okey. Jadi sebaiknya kalau kita tahu, sebaiknya kita elakkan. Sebaiknya kita elakkan. Tapi kalau tak tahu, makin tak tahu tu makin sedap pakai. Ini dah 5 tahun pakai ni, kaki tak pernah sakit. Pasal apa? Kulit babi. Okey, tapi kalau boleh elakkan. Kalau tak boleh, kalau bukan tak boleh. Kalau tahu tu tak payahlah pakai. Kalau tahu tak payah pakai. Tapi kalau tak tahu, itu insya-Allah tak ada masalah. Macam mana Nabi SAW salat, dekat kasut dia ada apa? Ada najis. Betul? Nabi SAW tak tahu pun. Tapi Nabi tak kena ulang balik pun solatnya. Nabi cuma tanggalkan, letak tepi, sambung solat. Nampak tak? Itu kaedah dia. Jadi jangan rasa nak ragu-ragu sangat. Biasa asal kepada satu benda tu adalah yakin. Faham tak? Kalau kita nak ragu-ragu kat kapet ni boleh tak? Boleh. Ada orang yang tidur, betul tak? Terjatuh air liur basi dia. Boleh tak? Boleh kita nak ragu-ragu. Semua benda boleh ragu-ragu. Tapi itu bukan asalnya. Kalau kita tak nampak, itu asalnya adalah tak ada apa-apa. Kecuali kalau ada orang baru ingatkan. Itu tempat orang bekas kencing dulu. Kita duduk. Jadi itu barulah hukum yang lain. Jadi kita dah tahu bahawa tentang kasut Rasulullah SAW adanya khuf. Khuffaini. Khuffain adalah kasut Nabi SAW. Okey, insya-Allah tentang sandal Rasulullah, insya-Allah kita akan sambung pada minggu akan datang. Minggu akan datang pada tahun yang baru. Nak celebrate apa tahun baru ni? Nak pergi Sisilo Beach. Okey, tak apalah. Dia celebrate ke tak ada celebrate ke, itu tak payah pun celebrate. Ni kerana apa? Celebration tahun baru itu bukan tahun kita pun. Itu adalah tahun orang-orang kufar. Dan yang penting sekali, dia nak kena sama ada tahun baru akan datang, itu menunjukkan umur kita dah makin meningkat. Betul tak? Makin meningkat dan kubur kita dah memanggil-manggil dah. Dah melambai-lambai dah kubur kepada tuannya. Jadi kita nak kena meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, tidak orang-orang yang sentiasa takut atas azab Allah dan sentiasa mengharapkan syurga dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah selamatkan kita daripada azab kubur, dan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada azab api neraka, dan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan perjalanan kita untuk yaumul qiyamah, dan Allah mudahkan hisab untuk kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu syurga Firdausil A'la minal jannah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita jumpa pada minggu akan datang. Ada apa soalan? Pakai gamis?
Okey, 12 Rabiul Awal, adakah itu tarikh kelahiran Nabi? Betul ataupun tidak? Okey, jawapannya itu ada terdapat perbezaan pendapat para ulama. Terdapat perbezaan para betul, hari kelahiran pun sama. Itu terdapat perbezaan pendapat. Itu terdapat perbezaan pendapat, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir bila. Lahir bila? Ada riwayat mengatakan 12, ada riwayat mengatakan 11, ada riwayat mengatakan 9. Okey. Jadi apa pun itu tak secara sepakat para ulama menetapkan satu tarikh. Ia tak secara sepakat. Ya betul, ada yang berpendapat bahawa 12. Ada yang berpendapat selain daripada 12. Okey, jadi kerana itu yang sepakatnya Rabiul Awal. Yang sepakatnya Rabiul Awal. Yang tak sepakatnya itu tarikh. Jadi benda yang tak sepakat, dan tak ada satu benda pun yang boleh kita sepakatkan. Maksudnya tak ada satu hujah pun yang kita boleh katakan itu confirm. Confirm. Itu hanyalah pendapat-pendapat para ulama. Itu kita boleh ambil dan kita boleh tolak. Dan tak mengatakan pula yang mengatakan 11 ataupun 9 itu pun yang kuat. Nampak tak? Jadi itu masih lagi diperselisihkan para ulama. Jadi kita yang penting sekali adalah bila datangnya bulan Rabiul Awal, kita adalah yang paling penting kita nak kena buat amalan macam biasa dah. Buat amalan macam biasa. Kerana itu kita buka figure Rasulullah. Ini bukan Rabiul Awal. Betul tak? Kita buka zaman bila dulu? Zaman Jepun. Sebelum ni lagi kita dah berapa bulan dengan figure Rasulullah. Jadi itu menunjukkan bahawa tidak semestinya nak kena ingat Nabi hanya Rabiul Awal. Habis Rabiul Awal habis. Dia macam Ramadan lah. Itu kita tak nak. Dia tak ada konsistennya. Habis Ramadan habis. Puasa pun tak ada, qiyam pun tak ada, baca Quran pun tak ada. Nampak tak? Kita tak nak begitu. Dan Islam dan Nabi SAW tak ajarkan sedemikian. Nabi SAW ajarkan apa? Allah SWT turunkan Al-Quran itu bukan sekali 30 juzuk. Betul tak? Secara tadarruj, perlahan. Dan ingatkan Nabi SAW, jangan semua kita krem kat situ je. Dekat Rabiul Awal, lepas tu habis. Jadi kita katakan bahawa kita ingat Nabi SAW sama ada Rabiul Awal ataupun tak Rabiul Awal, itu kita kena ingat Nabi. Boleh tak? Dan insya-Allah sebenarnya dia macam bermusim lah. Musim haji kita cerita pasal apa? Pasal haji. Betul? Bulan Ramadan kita cerita pasal apa? Pasal Ramadan. Kalau saya cerita tentang Lailatul Qadar hari ini, boleh tak? Dia boleh cerita tentang Lailatul Qadar. Cuma dia tak ada relation dia. Related dia tu jauh sikit dengan Ramadan. Dia biasa. Jadi begitu juga dengan bulan Muharram. Kita ceritakan tentang hijrah contohnya. Dan bulan Rabiul Awal kita ceritakan tentang bagaimana Nabi SAW dilahirkan. Itu bukan maksudnya kita menyambut ataupun kita menjadikan itu satu agenda. Itu hanya laluan ataupun cara bermusim. Cara bermusim, dan kita tidaklah habis Rabiul Awal habis kita mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Okey, jadi di sini nanti kita akan ada pengutipan bantuan untuk jemaah yang terkena banjir di pantai timur. Kita boleh serahkan duit pada cameraman kita, dan dia akan mengumpulkan, dia akan menyerahkan ke sana. Dan subhanallah, banjir ini salah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara banjir, kita tengok banjir ada tak tempat yang tak kena? Maksudnya dekat tempat banjir tu, orang yang soleh ke, tak soleh ke, mak saleh ke, semua kena. Betul tak? Ada tak ada orang yang soleh je, dia punya banjir dia pusing tak kena kat rumah dia. Kita tengok rumah Dr. Basit contohnya, antaranya rumah Dr. Basit, dia yang dapat PhD daripada Madinah. Dapat PhD daripada Madinah. Kat Kelantan rumah dia, dia punya library sebesar-besar library, subhanallah. Kalau PhD itu bukunya subhanallah begitu banyak, semuanya hancur. Dan rumah dia tinggal atap je. Dia punya air dia tinggal nak naik sampai ke atap. Jadi semua pondok-pondok dia punya tahfiz, semua telah dinaiki air. Jadi apa pun ini musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada kita, dan tidaknya ada musibah kecuali akan ada hikmah daripada situ. Yang adanya hikmah di sebaliknya. Jadi kita tak tahu, dan kita jangan salahkan takdir. Kita salahkan ini semua
adalah salah Allah. Itu satu perkataan kekufuran. Jadi mudah-mudahan siapa yang nak salurkan, boleh paskan jumlah kita yang sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan kepada mereka dan memberikan keberkatan pada rezeki kita. Allah Subhanahu Nabi SAW mengatakan apa? Saya lupa dia punya matan dia. Allah fi aunil abdi madamal abdu fil auni akhihi. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah fi aunil abdi, Allah akan dalam keadaan menolongi hambanya selagi mana hamba dia menolong kawan dia. Nampak tak? Allah akan sentiasa berada bersama-sama orang yang menolong kawan dia. Jadi itu dia punya relation dia. Kalau kita tolong kawan, Allah akan tolong kita. Dan kita tak payah pun harap kawan tu balas balik. Kalau kita harap kawan tu balas balik, itu tak ikhlas. Nampak tak? Biasa kalau kita belanja orang, betul? Kita belanja orang, hari ni aku dah belanja, besok kau lah pula belanja. Alamak, hancur hati kawan tu. Katanya ikhlas, katanya belanja, kau minta lagi. Saking buruknya. Jadi itu masalah dia. Kita kalau dah bagi orang, jangan minta balik, ataupun jangan harapkan satu daripada dia. Kalau kita tolong orang ikhlas, Allah memang confirm bersama-sama dengan kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat hulurkan sedikit bantuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meringankan beban kita nanti di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.